Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kuliah kita berkenaan dengan Open Channel Flow. So, kali ini kita akan pergi kepada technical discussion. Okay, kita bermula dengan parameter use in Open Channel Flow Analysis. So, di dalam kuliah ini kita akan mempelajari beberapa parameter utama yang akan digunakan berulang kali di dalam menyelesaikan masalah Open Channel. Pertama sekali yang saya ingin perkenalkan di sini ialah hydraulic radius of open channel flow. Kenapa kita perlu tahu berkenaan dengan hydraulic radius? Kerana di dalam open channel, tidak semestinya bentuk channel yang kita gunakan adalah bulatan. Di dalam flow in pipe, kita sentiasa menggunakan bulatan. Maknanya pipe berbentuk bulat. Oleh itu, kita akan menggunakan rumus pi r square, pi r 2 pi r menjadi common equation untuk mengira cross sectional area atau sebagainya. Okay. Tetapi di dalam open channel, kita akan mempunyai pelbagai bentuk cross sectional area. Sama ada bentuk bulatan, bentuk empat segi, trapezium, tiga segi dan sebagainya. Oleh itu, kita memerlukan satu parameter untuk neutralize semua keadaan itu. Dan parameter tersebut dikenali sebagai hydraulic radius. So, hydraulic radius atau kita boleh menulis sebagai RH di sini is a ratio of flow cross-sectional area and wetted parameter, WP. Oleh itu, rumus untuk hydraulic radius boleh ditulis sebagai berikut. So, jadi kita boleh menulis hydraulic radius sama juga dengan A, di mana A adalah cross-sectional area. So, kita kena ingat bahawa dia adalah flow cross-sectional area. Maksudnya, cross-sectional area untuk kawasan air sahaja. Bukan cross-sectional area untuk parit tersebut. Okay. Dan nilai A dibahagikan dengan wetted parameter, WP. So, rumus yang pertama awak kena ingat ialah hydraulic radius sama dengan A over WP. Dan lagi satu terms, tadi kita ada radius, ni kita ada diameter hydraulic diameter. So, hydraulic diameter kita rumuskan sebagai 4 RH. Doktor, weighted parameter tu apa pula tu?
minta maaf, ada sikit panggilan masuk. Okey. Tadi ada soalan berkenaan dengan weighted parameter kan? Hello, dengar ke? Dengar. Soalan saya, weighted parameter tu apa definitionnya tu? Okey, tak apa. Nanti lepas ni saya tunjuk. Slow dulu. Boleh ke? Boleh. Okay. Next slide tu ada cerita. Okay, so jadi idea hydraulic radius ni ialah kerana kita ingin mengira apa nama tu Reynolds number dan sebagainya. Kita memerlukan satu parameter. Sebelum ini kita menggunakan diameter atau radius. Tetapi kalau longkang kita tu berbentuk empat segi, macam mana kita nak cari radius? Jadi kita kata oleh kerana kita ada kesulitan dalam perkara tersebut, oleh itu saya memperkenalkan hydraulic radius. Rumusnya adalah flow cross sectional area dibahagikan dengan weighted parameter. Okay, dan satu lagi rumus yang lain ialah kita kata hydraulic diameter sama dengan 4 hydraulic radius. Okay, sekarang kita pergi kepada yang seterusnya. Okay. Di sini saya ingin menerangkan apa yang dimaksudkan dengan flow cross-sectional area dan apakah yang dimaksudkan dengan weighted parameter. Okey, flow cross-sectional area ialah kita kata keratan rentas aliran air yang mengalir. So contohnya kita ada paip bulat seperti ini. Kita tidak mengira keratan rentas paip. Kita bukan mengira pipe cross-sectional area. Kita kira flow cross-sectional area. So maksudnya jika air itu hanya ada pada takat ini, oleh itu area ini sahaja yang perlu kita kira untuk mengira flow cross-sectional area. Okay, bahasa panjang dia adalah flow cross-sectional area. Tapi mungkin secara ringkas saya akan sebut cross-sectional area je lah. Okay, maksudnya kita mencari cross-section air yang ada di dalam parit. Jadi kalau kita tengok kat sini, A untuk keadaan ini ialah pi d square over 4. Kerana apa? Cross-sectional bulatan adalah pi d square over 4. Kita bahagikan 2 lagi. So kita darab 1/2. So dia menjadi pi d square over 8. Okay. So sekarang kita pergi kepada weighted parameter. Weighted parameter ini sesuai dengan nama dia. Maksudnya kita ingin mengira parameter kawasan yang dibasahi oleh air sahaja. Okay. So jadi kita kata kita ada dalam keadaan ini kita ada satu paip bulat, tetapi air hanya separuh sahaja daripada paip tersebut. Oleh itu kita beranggapan bahawa weighted parameter sebenarnya adalah kawasan yang dibasahi oleh air. So kawasan ini sahaja yang perlu kita kira. So jadi kita tahu bahawa parameter untuk bulatan adalah pi d. Okey, so saya ingat parameter untuk bulatan ada 2 pi r. Sebab saya lebih suka guna radius daripada gravity daripada diameter. Okey, kita kata parameter untuk bulatan adalah pi d dan oleh kerana air hanya ada separuh sahaja di dalam pipe ini, oleh itu kita kata weighted parameter adalah pi d over 2. Itu yang kita dapat pi d over 2 di sini. Okey. Dan persoalan dia kenapa kita kata kenapa ini tidak dikira yang atas ni? Okay, yang atas tidak dikira kerana apa? Seperti yang saya katakan tadi, kita kata yang di atas dia bersentuhan dengan gas, dia bersentuhan dengan atmosfera dan kita dapati bahawa ia tidak menunjukkan ciri-ciri no slip condition. Oleh itu kita kata interaction yang berlaku di permukaan atas ini kita boleh abaikan. So jadi di dalam weighted parameter kita tidak beranggapan bahawa kawasan tersebut telah dibasahi oleh cecair kerana secara fizikalnya ia tidak membasahi permukaan parit atau permukaan pipe. Dan cuba kita lihat kepada bentuk yang lain pula. So sekiranya kita ada bentuk empat segi macam ini, so kita dapati bahawa area adalah area empat segi ini. Oleh itu kita ada area adalah W didarabkan dengan D. Jadi awak kena faham bahawa kita perlu mendarab dengan ketinggian cecair, bukan ketinggian parit anda. Okay, so maknanya bukanlah ketinggian parit yang perlu kita
darab. Kerana apa? Kita perlu ingat kepada introduction yang saya ceritakan tadi, bahawa open channel ini dia berkait rapat dengan free surface. Maksudnya kalau air banyak, free surface tinggi. Dan kalau air sikit, free surface mungkin rendah. Jadi kita kena pastikan kalau kita hanya mengambil ketinggian parit, bermakna air banyak atau air sikit, value dia tetap sama. Kerana kita mengira dengan nombor yang fix. Okay. So jadi untuk mengira flow cross sectional area, kita hanya mendarabkan W dengan D, dan weighted parameter kita mengira kawasan yang dibasahi oleh cecair sahaja. Oleh itu kita ada D tinggi, kita ada W di sini, dan kita ada satu lagi D. Oleh itu rumus dia akan menjadi W campur 2D. Okay. Begitu juga dengan keadaan yang agak complicated di sini. So jadi untuk mencari A, kita mungkin boleh mengira rumus WD campur X darab D, dan untuk weighted parameter kita boleh mengira dengan menggunakan W campur 2L. Okay. Dalam keadaan yang complicated ataupun dalam bentuk yang kita tidak biasa jumpa, saya nasihatkan awak tidak perlu menggunakan rumus yang ditulis di dalam textbook atau sebagainya. Memadai untuk awak menggunakan kepakaran matematik awak untuk menyelesaikan masalah selagi ia tidak menyalahi takrifan yang digunakan. Okay, contohnya dalam keadaan ini, kita kata flow cross-sectional area adalah cross-sectional air. Jadi awak boleh mengira kawasan ini. Kemudian awak mengira kawasan segitiga, awak boleh mengira kawasan segitiga. Okay, dan kalau untuk weighted parameter, memadai untuk awak mengira hipotenus kawasan ini dicampurkan dengan yang bawah, so dicampurkan dengan hipotenus yang satu lagi. So maksudnya tidak perlu untuk mengingati equation, kerana kadang-kadang equation untuk bentuk trapezoidal ni dia berbeza mengikut buku teks dan dia memerlukan kefahaman yang lebih. Maksudnya setengah rumus tu mungkin menggunakan hipotenus, setengah buku akan menggunakan angle pada ini dan sebagainya. Jadi awak tak boleh just nak ambil rumus dan terus pakai, awak kena faham bagaimana rumus itu dibentuk. Jadi pada saya memadai untuk awak memahami takrifan hydraulic radius, flow cross sectional area dan juga weighted parameter tu, dan awak boleh menyelesaikan secara matematik. Dan yang keempat, kita kata untuk bentuk natural channel ni, maksudnya bentuk ini kita tak ada rumus untuk mengiranya. Jadi para engineer, selalunya civil engineer lah, so dia akan kira apakah area air tersebut dan mereka akan buat prediction, manual calculation untuk weighted parameter. So yang ini dulu kita ada belajar dalam subjek geografi dan sebagainya untuk mencari area kan. So mereka menggunakan idea yang sama. Okey, kita pergi kepada parameter yang nombor 2, iaitu berkenaan dengan Reynolds number. Sama juga di dalam flow in pipe, kita perlu untuk menentukan sama ada aliran tersebut laminar atau turbulent dan sebagainya. Oleh itu, untuk menentukan laminar atau turbulent, kita akan menggunakan parameter yang kita melalui pengiraan Reynolds number. Okay, yang ini saya ingin Yang ini saya ingin ingatkan kembali. Sebelum ini dalam fluid mekanik 1 dan fluid mekanik 2, para pelajar telah mengetahui dua jenis dua keadaan. Iaitu pertama, flow in pipe yang kita belajar dalam fluid mekanik 1. Rumus yang kita gunakan adalah rho VD over mu, di mana mu di sini adalah dynamic viscosity. So saya harap pelajar ingat, kita ada belajar viscosity, kita ada belajar density, specific gravity dan specific weight. Okay, yang itu adalah 4 parameter yang sentiasa digunakan di dalam dunia fluid mechanics. So saya harap pelajar dapat alert perkara tersebut. Okay, so di dalam pipe flow, kita mengira Reynolds number sebagai rho VD over mu. Setengah buku dia menulis sebagai VD over nu. Okay, ni nu ataupun dynamic
ataupun kinematic viscosity. Okay, so hubungan di antara dynamic viscosity dan kinematic viscosity adalah mu adalah rho nu. So nu ni bukan bentuk V, dia sengit sikit. Okay, dia bukan velocity, dia nu lah bunyinya. Okay, dia punya alphabet tu nama nu. Okay, ini mu adalah dynamic viscosity. So saya harap pelajar dapat refresh apa nama tu nota para pelajar supaya at least kita kata menggunakan parameter yang bersesuaian. Okay, ini di dalam flow in pipe, kita belajar dalam fluid 1, selalunya kita akan menggunakan jika Reynolds number kurang daripada 2000, dia adalah laminar flow, dan sekiranya Reynolds number lebih daripada 4000, ia adalah turbulent flow. So sekiranya Reynolds number berada di antara 2000 dan 4000, kita beranggapan bahawa itu adalah transition flow. Transition ni maksudnya dia berubah sedikit-sedikit kepada turbulent. Okay. Dan permasalahannya sekarang, sekiranya longkang kita bentuk 4 segi, okay, tentu kita mengalami masalah untuk mengira Reynolds number. Pertama, kita tidak ada diameter. Dan kedua, kita kata adakah limit masih lagi sama 2000 dan 4000? Okay, jawapan bagi itu ialah rumus untuk Reynolds number untuk open channel adalah seperti ini. So rumus dia masih lagi sama, bentuknya bunyinya rho VR over mu, di mana R di situ adalah hydraulic radius, ataupun kita boleh menulis VR over nu. Okay, yang ini adalah dynamic viscosity, ini adalah kinematic viscosity. So kita cuma gantikan nilai diameter di sini kepada hydraulic radius. Okay. Cuma berhati-hati, jangan simply guna rho VD hydraulic, kerana hydraulic diameter sama dengan 4 hydraulic radius. Okay, dia bukan 2. Okay, yang itu awak kena berhati-hati di sini, jangan simply buat equation sendiri. So jadi ingatlah, equation Reynolds number untuk open channel ialah rho VRH over mu. Maksudnya rumus dia lebih kurang sama, rho VR hydraulic radius over mu. Dan rumus untuk hydraulic radius kita dah bincangkan tadi adalah flow cross sectional area dibahagikan dengan weighted parameter. Okay. Tetapi limit akan berubah, di mana jika Reynolds number kurang daripada 500, ia adalah laminar flow. Sekiranya Reynolds number lebih besar daripada 2000, ia adalah turbulent flow. So kalau Reynolds number di antara 500 dan 2000, ia adalah transition flow. Maksudnya percampuran berapa persen laminar dan berapa persen turbulent. So ini adalah rumus yang saya harap pelajar boleh ingat. Okay, seterusnya kita pergi kepada satu lagi nombor. Okay, di dalam open channel, kita tidak selalunya menggunakan Reynolds number. Kerana Reynolds number tujuannya hanyalah untuk mengira, untuk menentukan sama ada aliran tersebut laminar atau turbulent. Okay. Tetapi di dalam sistem pipe, Reynolds number adalah satu nombor yang penting. Okay. Cuma di dalam open channel, kita dapati bahawa pengkaji ataupun ketepatan kajian lebih tertumpu kepada satu lagi nama nombor, iaitu kita panggil Froude number. So saya rasa dalam fluid mekanik 1, di dalam tajuk similarity dan Buckingham Pi theorem, ada 1-2 soalan yang kita menghasilkan Froude number ini. So jadi secara takrifan kita boleh cakap Froude number atau simbol dia adalah FR is a dimensionless number defined as the ratio of channel velocity to the speed of propagation of a small disturbance wave in the channel. So maksudnya Froude number ni adalah dimensionless number. Maksudnya satu nombor yang tidak mempunyai unit, sama seperti Reynolds number. So dia adalah ratio of channel velocity dibahagikan dengan
speed of propagation of a small disturbance wave in the channel. Secara rumusnya, FR ataupun Froude number boleh ditulis seperti ini. So, FR sama dengan velocity dibahagikan dengan square root G YH. Okay, di mana V adalah velocity, air yang mengalir, G adalah gravity dan YH adalah hydraulic depth. Okay, hydraulic depth ni macam mana kita nak kira. So hydraulic depth sama juga dengan area, cross sectional area, flow cross sectional area. Sama dengan kita mengira hydraulic radius tu, maksudnya cross sectional area air yang mengalir dibahagikan dengan nilai T. T tu apa? Adalah top width of the channel. Itu akan menghasilkan hydraulic depth. Okay, so saya harap di sini pelajar dapat faham bahawa kenapa kita menggunakan Froude number. Pertama, di dalam open channel kemungkinan kedalaman tidak sentiasa sama. So kita boleh nampak lah, kalau katakan 4 segi mungkin akan mudah kita kata sama. Tapi kalau bulat, kedalaman tidak sama. Lebih-lebih lagi kalau kita punya open channel tu berbentuk segitiga, kedalaman juga akan berbeza. Jadi kita kata kita tidak ada kedalaman yang sekata. Itu satu. Satu lagi ialah kenapa Reynolds number tidak boleh digunakan ataupun kurang digunakan di dalam open channel? Kerana open channel ia melibatkan natural flow ataupun menyebabkan gravity. Seperti yang saya cakap, dalam open channel sungai atau sebagainya, longkang, parit dan sebagainya, jarang orang letak pump di dalam longkang. Okey, selalunya kita akan mengira longkang kita ialah kecerunan longkang yang menyebabkan ia mengalir pada certain velocity. Oleh itu, aliran secara natural ini, okay, ia dipengaruhi oleh tarikan gravity. Oleh itu, satu rumus lain yang mempunyai function of gravity perlu dibangunkan. Oleh itu, Froude ni nama ahli saintis. Okay, beliau telah membuat kajian yang paling mudah dengan menggunakan idea similarity dan Buckingham Pi theorem, dan beliau menghasilkan satu nombor yang dinamakan Froude number. Okay. So jadi di dalam Froude number ini kita ada satu function gravity di sini. Oleh itu di dalam kajian open channel, okey, para pengkaji selalunya menggunakan Froude number di dalam kajian mereka. Kerana Froude number lebih reflect keupayaan sesebuah open channel. Okey, so apa yang kita faham daripada open channel adalah seperti yang tertera di dalam ini. Okey, kita kata sekiranya Froude number kurang daripada 1, kita katakan ia adalah subcritical flow. Okey, sekiranya Froude number sama dengan 1, ia adalah critical flow, dan jika Froude number lebih besar daripada 1, ia adalah supercritical flow. So di sini apa yang kita paling mudah untuk faham daripada Froude number, supercritical membawa maksud aliran yang mempunyai tenaga yang tinggi. Dan kalau aliran tersebut mempunyai tenaga yang tinggi, membawa maksud kemungkinan akan berlaku hydraulic jump. So jadi maksudnya kita boleh mengira, kita boleh predict aliran tersebut sama ada mempunyai mempunyai kemungkinan untuk menjadi hydraulic jump atau tidak dengan melihat Froude number yang terhasil. Okay, dan kita akan belajar secara detail perkara ini di dalam tutorial nanti. Okay, kita pergi, yang ini kita baru cuma memperkenalkan equation sahaja.